أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sambil Quran kita, ambil imam kita, sambil baca Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Sudah jemaah yang saya hormati dan sekarang sila lihat surah yang kedua ayat 255. Sudah mula membaca, mula menghafalnya sejak daripada 2-3 pertemuan yang lalu. Dan sekarang ini saya dah expect, saya dah baik sangka saudara telah menambah daripada 255 jadi 256. Dan seterusnya 255 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ambil satu daripada sifatnya Al-Hayyu yang kita telah bercakap mengenainya, dan kita masih bercakap mengenai Al-Hayyu yang hidup tanpa nyawa. Akan datang kalau masih ada semua di ladang, kita cakap Al-Hayyu. Yang anda pun dah tahu Al-Qayyum itu dalam bahasa lain disebut Qiyamuhu Ta'ala binafsihi. Tapi kita akan cakap pada masa lain insya-Allah. Saudara dah hafal itu, terus menyambung sikit demi sikit 256. La ikraha fid-din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy wa man yakfur Tauhid wa yu'min billahi maka istamsaka bil urwatil wusqa. Habiskan. Baca itu 3 hari. Lepas itu tambah lagi Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Baca 4 hari. Itu tambah lagi au kallata alam tara ila alladzina hajja Ibrahim fi rabbi. Majid itu beri sari pendek saja tu, sambung lagi sikit-sikit lama jadi bukit. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Nah itu panjang, berilah 3 hari. Tu tambah lagi sikit lama-lama jadi bukit. Wa isqala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta. Itu pendek 2 hari saja. Sambung lagi wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Itu bagi 2 hari sekolah, lepas tu sambung sikit-sikit lama-lama jadi. Okey. Ada buat program begitu. Buat program 1 hari 1 ayat, 10 hari 10 ayat, bulan 30 ayat. Itulah nyawa saudara yang bawa kita ke syurga.
Nyawa yang ada hanya bertahan 70 tahun, the most. Tapi dengan nyawa-nyawa Al-Quran itu, kalau kita ada, kita hidup lebih panjang sampai ke syurga. Tapi kalau tak ada nyawa-nyawa Al-Quran itu, kita akan hidup lebih panjang juga, tapi di neraka. Khalidina fiha abada. Nanti kita akan sebutkan Al-Hayyu, hidup kita kat dunia hanya dengan 70 tahun, betul? 70 tahun tak ada sampai ke kubur. Kat kubur kena roh lain. Untuk sampai ke surga lagi panjang, selama-lamanya kena ada roh lain. Dia akan sebutkan insyaAllah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Sambut dekat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jom aku tak ada ilmu, madam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kenapa saudara mengaku tak ada ilmu padahal saudara ada ilmu? Kenapa saudara mengaku tak ada ilmu padahal saudara banyak ilmu? Kerana ilmu yang ada, yang kita sangka banyak itu hanya baru satu titik banding dengan titik-titik yang terjadi dari 7 lautan kali 7. Ilmu siapa yang banyaknya umpama 7 lautan 7? Ilmu Allah. Ilmu kita baru titik. Oleh itu titik banding dengan sebotol pun tak ada mana. Sebut subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Satu daripada al-asma al-husnanya ialah al-alim. Dia saja yang berilmu. Kita pelupa dan jahil. Jom kita minta Allah ingatkan kita supaya kita, kerana kita pelupa, dan minta Allah ajarkan kita kerana kita jahil. Apa doanya? Allahumma zakirna minhu ma nasina, sambung, wa alimna minhu ma jahilna. Ya Allah, ingatkan kami kerana kami pelupa. Ingatkan kami dengan Quran kerana kami pelupa, dan ajarkan kami dengan Quran kerana kami jahil. Satu lagi, jahil maknanya la ilma lana, dia saja yang berilmu. Sebab itu dia dipanggil alim. Apa panggilan yang kedua, saudara? Apa panggilan yang pertama? Alim. Allah saja yang alim, berilmu. Kita jahil. Lain dia alim, dia dipanggil apa lagi? Nah, depan Quran anda tu aja tu, satu itu nama kedua. Innaka antal alim. Alim, dua alim. Ketiga, 5109 Alamul Ghuyub. Ingat-ingat saya kait-kaitkan. Tak bertambah macam tak bertambah aja ilmu. Walaupun selalu sebut-sebut. Rabbi syrahli sadri, sambung, wa yassirli amri, sambung, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kalau kita minta supaya kata-kata kita dipahami, apa doanya, madam? Kalau kita berharap supaya kata-kata saya, kata-kata anda dipahami oleh audiens kita, mana doanya? Kan, yaqahu qawli. Kalau urusan kita nak mudah, apa doanya? Wa yassirli amri. Kalau dia ada nak lapang, kalau dia ada nak lapang, Rabbi syrahli sadri. Kalau lidah nak cakap supaya lancar, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu
qawli. Oh, tak boleh lagi lah. Bukan borong semua tu, satu-satu tu ada makna. Untuk lapang dada, doanya Rabbi syrah li sadri. Jadilah, tulislah. Kan lupa belakang pula tu. Doa untuk lapang dada, Rabbi syrah li sadri. Tak cukup alam nasyrah laka sadrak. Tak cukup juga afaman syarah Allah sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbi. Tak cukup juga minta doa terakhir, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya belajar macam tak belajar jadi. Doa untuk lapang dada, Rabbi syrah li sadri. Itu saja. Tak cukup alam nasyrah. Tak cukup lagi 39, 22. Dan doa untuk tenang hati, tak ada situ. Doanya sana 89, 27, 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Gelap-gelap ke api film? Belajar gelap-gelap pula. Wa yassirli amri, itu mudah. Berdoa minta supaya urusan kita mudah. Saya tak jumpa baca wa yassirli amri. Nak onkan kita dah masuk kunci tapi tak boleh. Wa yassirli amri. Dan nak cakap supaya lancar, tak ada ikatan-ikatan yang membelit lidah kita. Wahlul uqdatan min lisani. Dan kalau kita berharap apa kata kita dipahami oleh audiens kita, jemaah kita, doanya ya qauli. Ada 4 ayat itu untuk 4 tujuan doa. Ulang balik, boleh lah main dia baca pasal okey. Doa untuk lapang dada. 1 20 25 surah Taha ayat 25, Rabbi syrah li sadri. Kedua surah Al-Insyirah, alam nasyrah laka sadrak. Ketiga surah Al-Zumar ayat 22, afaman syarahullahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbi. Dapat? Dapat ke tidak? Yang terakhir lagi. Yang terakhir surah 39 cantik ayat 22 ayat Quran. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbi. Itu 3 doa untuk lapang dada, untuk tenang hati. Lain doanya. Doa untuk tenang hati tak ada kat situ, ada pada surah 89 ayat yang ke-27, berbunyi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah waduli fi ibadi waduli jannati. Dapat jam doa untuk mudah urusan 20-26 wa yassirli amri. Doa untuk bercakap lancar fasih 20-27 wahlul uqdatan min lisani. Doa untuk ucapan kita dipahami oleh audiens kita. Ya qauli 20-28. Apa 20 saudara tu? Oh ingat, okey. Next month tak dapat siap. Itu
Itu saja yang mesti janjikan. Yang pertama, mari kita merapatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah itu, Pak Jam? Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Siapa dia Allah itu? Alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Siapa dia Allah itu? Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Siapa dia Allah itu? Wal-awwalu, wal-akhiru, wal-zahiru, wal-batinu, wa huwa bi kulli syai'in alim. Dia bersyukur pada Allah kerana dengan izinnya masih boleh bernafas, sedangkan dah ramai ditarik nafas ni walaupun ada hidup. Syukur masih boleh bergerak, masih boleh berjalan walaupun tenaga kita makin hari makin kurang. Sebenarnya kita tak ada tenaga, tak ada keupayaan, tak ada kemampuan. Sebab itu kita sebut la haula, sabung, la haula wala quwwata. Tapi dengan izinnya diberi sikit untuk kita. Tenaga itu kat dunia dipanggil nyawa. Dengan tenaga yang diberi panjangnya 70 tahun maksimum, membolehkan kita bercakap, membolehkan kita berdiri, membolehkan kita makan, minum. Itu dia tenaga. Tenaga itu kodnya ialah 1785. Tenaga yang membolehkan kita bergerak, duduk, bercakap, kodnya 1785. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu dia tenaga dalam bentuk roh. Ada satu lagi roh tapi bukan makna tenaga, bukan nyawa. Anda selalu baca tanazzalul malaikatu warruh. Itu roh, bukan tenaga, bukan nyawa, tapi malaikat Jibril bersama dengan timnya yang turun ke bumi pada 1/3 yang terakhir malam itu untuk mengangkat dan mengaut doa-doa yang diucapkan oleh orang yang qiyamul lail. Dan doa qiyamul lail itu mesti baca, jangan tinggal. Rabbi adkhilni mudhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Tak tanya pun kat mana? Apa dah? Medam apa? Boleh tanya. 1781. Bila anda qiyamul lail, banyak doa yang anda baca, tapi jangan lupa Rabbi adkhilni mudhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. 1780. Dan doa-doa itu diangkut, dibawa oleh malaikat yang ketuanya Jibril. Sebab itu dia kata tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi amri rabbihim. Satu lagi roh, saudara, bermakna tenaga yang panjang yang boleh menyampaikan kita ke syurga dan selama-lamanya. Ada tiga tenaga. Tenaga pertama hanya bertahan 70 tahun kat dunia. Itu kodnya 1785. Catat. Satu lagi roh, bukan makna tenaga tapi Jibril. Surah 97 ayat 4. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Dan tenaga yang membawa kita sampai melepasi kubur, padang mahsyar, dan lama selama-lamanya khalidina fiha abada.
Tenaga itu sana surah 42 ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan, roh. Ada roh bermakna nyawa, ada roh bermakna malaikat Jibril, dan ada roh bermakna tenaga yang lasting, lebih panjang daripada usia dunia. Berapa usia dunia saudara? 500,000 juta tahun. Tapi dengan tenaga yang ada pada Quran, roh Quran itu lebih panjang sampai membawa kita ke syurga. Kat syurga sana khalidina fiha abada, kekal kat sana, kekalnya syurga, kekalnya kita di sana dipanggil kekal aradi. Kata Allah kekal dipanggil kekal hakiki, kita dipanggil kekal aradi. Dunia pun akhirat kekal aradi lebih panjang. Walal akhiratu khairun wa abqa, walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita kalau masuk kat syurga lebih panjang umur kita sewaktu kita kat dunia. Maka kita kekal kat sana bersama dengan syurga dipanggil kekal aradi. Kekal aradi. Kekal aradi. Lawannya kekal hakiki. Siapa dia yang kekal hakiki? Allah. Kerana kekal hakiki la yanamu wa la yamutu wa la yakutu abada. Oleh itu subuhun kudusun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 2.255 Ayatul kursi. Allah ada kursi, tapi tak sama dengan kursi kita. Malah kursinya lebih luas daripada dunia dan langit, dunia dan bumi. Dan aras Allah itu lebih besar daripada kursinya. Itu dia Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu. Lihat 2.255 Allahu la ilaha illa huwa al-hayy. Kita masih bercakap mengenai al-hayyu yang hidup. Pada satu ayat ayatul kursi itu, kalau kita tadabbur dengan ilmu kita, dengan taufik, kita dapatkan hanya satu al-asma al-husna. Kita dapat 10 al-asma al-husna. Pada satu ayat itu terdapat 10 al-asma al-husna. Kalau satu dipanggil al-ismu, kalau banyak dipanggil al-asma. Pada satu ayat itu, sebab itu diberi tumpuan. Ramai ulama memberi tumpuan, malah tak tidur pun bergantung pada al-hayyu. Kerana tidur itu mati saudara. Dan kita minta pada yang hidup yang dia menghidupkan kita balik. Terdapat 10 al-asma al-husna. Pertama al-hayyu. Yang kedua ialah al-qayyum. Isim tak kenal isim, mesti ada al. Bila ada al, for sure it is a noun, it is a isim. Al-hayyu kita sebut apa tadi? Al-hayyu itu noun, isim. Al-qayyum pun isim, kena ada al. Kalau dalam bentuk jumlah yang sama dengan makna al-qayyum ialah qiyamuhu ta'ala binafsih. Dalam bentuk isim al-qayyum, dalam bentuk jumlah, dalam bentuk sentences, dalam bentuk perkataan, dalam bentuk ayat, sama maknanya dengan qiyamuhu ta'ala binafsi. Isim yang ketiga pada ayatul kursi ialah al-ali, yang tinggi.
saja pada Quran anda. Satu, letakkan Al-Hayyu. Dua, Al-Qayyum. Tiga, Al-Ali, bawah sekali. Wala ya'udu hifzuma wahwal Ali. Ali itu untuk yang ketiga. Yang keempat, Al-Azim. Empat, sifatnya dalam bentuk Al-Asma' Al-Husna. Saya sebut tadi berapa tadi? 10. Maka 6 lagi dalam bentuk jumlah. 6 lagi dalam bentuk jumlah. Dalam bentuk ayat-ayat itu jumlah. Jadi disebutkan Al-Qayyum itu isim. Jumlahnya Yamuhu ta'ala binafsih. Dia tak sama dengan kita. Dia muhalafatuhu ta'ala infradis. Itu jumlah. Jumlah juga laisa kamislihi syai'un. Dan 4 namanya dalam bentuk Al-Asma' Al-Husna. Yang al itu isim noun. Dan 6 namanya dalam bentuk jumlah. Pertama, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Itu Al-Hayyu dan Al-Muhyi. Al-Hayyu yang hidup. Hidupnya dia itu tidak nyawa. Kerana dia tak bernyawa, dia tak tidur, dia tak letih, tak mengantuk. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dia tak letih, tak tidur, tak mengantuk. Itu dipanggil Al-Muhyi. Al-Muhyi maknanya yang hidup dan menghidupkan. Al-Hayyu yang hidup, Al-Muhyi yang menghidupkan. Itu saudara tadabbur namanya. Sekali pandang, satu kali pun saudara pandang takkan nampak itu. Tapi kita bertadabbur dengan ilmu. Al-Muhyi dalam bentuk sentences ayat juga. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Maka jangan cuba-cuba namakan anak ataupun cucu dengan Al-Muhyi. Kan itu nama Allah. Al-Muhyi maknanya yang menghidupkan. Al-Muhyi yang menghidupkan. Siapa yang boleh menghidupkan? Allah. Yang hidup Al-Hayyu dan Allah Al-Muhyi. Kalau Al-Hayyu yang hidup tanpa nyawa, Al-Muhyi yang menghidupkan. Saudara jarang sebut Al-Muhyi, saudara sebut dalam bentuk perbuatan yuhyi. Lahul mulku, sambung. Walahul hamdu, yuhyi wa yumiit. Ini pertama, tak usah beri nama cucu anak dengan Al-Muhyi. Jadi itu khas untuk Allah yang menghidupkan. Kalau kita diam sangat nak pakai Muhyi, maka buang al je. Muhyi plus apa? Muhyi apa? Ansuri itu dia. Plus boleh Muhyi, tapi tak boleh kata Al-Muhyi. Kerana Al-Muhyi nama siapa? Allah yang menghidupkan. Kita 10 Muhyi pun tak boleh hidup. Hidupkan api pun tak boleh. Kalau anda kata saya hidupkan api, hidupkan lighter, tak lapik syirik. Yang keenam saudara dalam bentuk jumlah lahu ma fis samawati wa ma fil ard, itu dipanggil Al-Malik. Al-Malik. Bila lagi saudara jumpa Al-Malik? Maliki. Bila jumpa Maliki? Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Al-Malik yang mempunyai semua ini. Maliki yang mempunyai semuanya. Semuanya dia punya sekali. Diri anda, harta anda, dunia anda, semua dia punya. Maka dia dipanggil Malikin nas. Manusia kepunyaannya. Langit bumi punya Malikin nas. Kalau kadang-kadang dia sebut satu, dia Maliki. Kalau satu, Malik. Bila sekali jumpa Malik, Maliki yang
Maliki yaumiddin, antara milik itulah hari mahsyar sehari. Itu dia punya. Banyak pemilikannya, semua dia punya ini dipanggil Al-Malik. Al-Malik Al-Malak. Al-Malik Al-Malak. Kalau Al-Malak, malaikat. Satu malaikat dipanggil Al-Malak, kalau banyak dipanggil Malaikat. Kalau dua, ya akal malakani. Dan dalam bentuk jumlah namanya ketiga, man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni, itu dipanggil Al-Qahhar. Dia saja yang boleh memaksa matahari terbit pagi, dan dia saja yang boleh memaksa matahari terbenam petang. Itu Al-Qahhar. Dia saja yang pastikan buah tian, pokok tian, buah tian. Itu Al-Qahhar. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, itu dipanggil Al-Alim. Alimnya Allah, yang dulu sejak daripada bentuknya satu peristiwa Big Bang sampai sekarang dia tahu dengan detail saudara. Itu dipanggil Alim. Dan kesembilan, wasi'a kursiyyus samawati wal ard, itu dipanggil Al-Jalil. Yang ke-10, yang terakhir dalam bentuk jumlah, wala ya'uduhu hifdzuhuma, untuk menjaga langit dan bumi dan alam-alam, sama ada yang nyata dan dia tak perlu pertolongan sesiapa. Tunjukkan dia Al-Qawi, dia yang kuat, gagah perkasa. Al-Qawi. Kita Allah Al-Qawi, kita dhaif. Apa dia? Dhaif. Kita dhaif, lemah. Kadang-kadang kita mengaku la haula wala quwata, tunjuk kita lemah, tak ada apa-apa. Dia saja yang Al-Qawi. Jadi kalau kita minta, kalau kita lemah, dan kita memang lemah, kalau tak kuat, minta siapa? Minta pada siapa? Minta pada yang Al-Qawi. Siapa Al-Qawi? Allah. Jadi jaga kesihatan kita, jaga kesihatan kita. Selalu exercise untuk kita ada tenaga, dan untuk boleh bekalkan sikit tenaga, dah kita usaha minta pada yang kuat. Siapa yang kuat? Allah. Doa untuk Allah bekalkan sikit tenaga lagi pada kita. Sana surah 11. Apa dia pada? Nak kopi ni? Kopi macam mana? Saya pun dapat teh ni. Susu macam mana kopi dia? Yang mudah boleh pada Quran anda saja. Pada la ta'khudhuhu sinatun, lagi ada dia, itu nama Al-Muhyi. Al-Muhyi. Pada la ta'khudhuhu sinatun, ada lain pendidikan kecil Al-Muhyi. Manzalai wajah, ada lain Al-Qahhar. Wasi'a Al-Jalil. Lahu ma fis samawati wa ma ba'dahu Al-Malik. Ya'lamu ma baina, itu Al-Alim. Wala ya'uduhu hifdzuhuma, itu berapa? Al-Qawi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma, dia tak perlu minta sesiapa pertolongan untuk melihara alam-alam, sama ada yang gaib dengan yang lain. Dan dia Al-Qawi. Kita lemah, kita lemah. Al-Qawi. Kerana kita lemah, pertama jaga kesihatan kita dan banyakkan exercise untuk jaga tenaga. Kena banyakkan exercise dan jaga kesihatan kita. Dan jaga kesihatan, jaga makanan kita, jaga baru kita doa untuk tambah kuat.
Doa untuk tambah kuat surah 11 kata. Dan apalkan ayat yang ke-52, 11.52, 11 surah Hud ayat yang ke-52. Catat dulu 11.52. Baik catat. Jom tengok Quran. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Itu tak ada kena-mena dengan doa untuk tambah kekuatan. Nak tambah kekuatan, modify dari ayat wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Maka bila kita berdoa start dengan apa Madam? Bila kita berdoa start dengan Allahumma. Allahumma, ini yazidkum tukar pada zidni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wansyur alaina min hadaini rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ambil Quran kita, ambil imam kita sambil baca Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa huda Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sudah jemaah yang saya hormati dan sekalian, sila lihat surah yang kedua ayat 255. Sudah mula membaca, mula menghafalnya sejak daripada 2-3 pertemuan yang lalu. Dan sekarang ini saya dah expect, saya dah baik sangka saudara telah menambah daripada 255 jadi 256. Sebenarnya akan story 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ambil satu daripada sifatnya Al-Hayyu yang kita telah cakap mengenainya, dan kita masih cakap mengenai Al-Hayyu yang hidup tanpa nyawa. Akan datang kalau masih ada semua di ladang, kita cakap Al-Hayyu. Yang anda pun dah tahu Al-Qayyum itu dalam bahasa lain disebut Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Tapi kita akan cakap pada masa lain insya-Allah. Kalau dah hafal itu, terus menyambung sikit demi sikit. 256. La ikraha fid-din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Habiskan. Baca itu 3 hari. Lepas itu tambah lagi Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Baca 4 hari. Lepas itu tambah lagi alam tara ilal ladzina hajja Ibrahim fi rabbih. Baca itu beri sehari pendek saja tu.
Sambung lagi sikit-sikit lama jadi bukit. Aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Nah itu panjang, berilah 3 hari. Tu tambah lagi sikit lama-lama jadi bukit. Wa isqala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Itu pendek 2 hari saja. Sambung lagi, wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Itu bagi 2 hari sekolah, itu sambung sikit-sikit lama-lama jadi. Okey. Kita buat program itu. Dia buat program itu, jawab, buat program 1 hari 1 ayat, 10 hari 10 ayat, sebulan 30 ayat. Itulah nyawa saudara yang bawa kita ke syurga. Nyawa yang ada hanya bertahan 70 tahun, the most. Dengan nyawa-nyawa Al-Quran itu, kalau kita ada, kita hidup lebih panjang sampai ke syurga. Tapi kalau tak ada nyawa-nyawa Al-Quran itu, kita akan hidup lebih panjang juga, tapi di neraka. Khalidina fiha abada. Nanti kita akan sebutkan Al-Hayyu, hidup kita kat dunia hanya dengan 70 tahun, betul? 70 tahun tak ada sampai ke kubur. Kat kubur kena roh lain. Untuk sampai ke surga lagi panjang selama-lamanya kena ada roh lain. Dia akan sebutkan insya-Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Sambut dekat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jom aku tak ada ilmu, madam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kenapa saudara mengaku tak ada ilmu padahal saudara ada ilmu? Kenapa saudara mengaku tak ada ilmu padahal saudara banyak ilmu? Kerana ilmu yang ada, yang kita sangka banyak itu hanya baru 1 titik banding dengan titik-titik yang terjadi dari 7 lautan kali 7. Ilmu siapa yang banyaknya umpama 7 lautan 7? Ilmu Allah. Ilmu kita baru titik. Oleh itu titik banding dengan sebotol pun tak ada mana. Sebut subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Satu daripada al-asma al-husnanya ialah al-alim. Dia saja yang berilmu. Kita pelupa dan jahil. Jom kita minta Allah ingatkan kita supaya kita, kerana kita pelupa, dan minta Allah ajarkan kita kerana kita jahil. Apa doanya? Allahumma zakirna minhu ma nasina, sambung, wa alimna minhu ma jahilna. Ya Allah, ingatkan kami kerana kami pelupa. Ingatkan kami dengan Quran kerana kami pelupa, dan ajarkan kami dengan Quran kerana kami jahil. Satu lagi, jahil maknanya la ilma lana, dia saja yang berilmu. Sebab itu dia dipanggil alim. Apa panggilan yang kedua, saudara? Apa panggilan yang pertama? Alim. Allah saja yang alim, berilmu. Kita jahil. Lain dia alim, dia dipanggil apa lagi? Nah, depan Quran anda tu aja tu, satu itu nama kedua. Innaka antal alim. Alim, dua alim. Ketiga
3509 Alamul Ghuyub. Ingat-ingat saya kait-kaitkan. Tak bertambah macam tak bertambah je ilmu. Walaupun dah selalu sebut-sebut. Rabbi syrah li sadri, sambung. Wa yassir li amri, sambung. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kalau kita minta supaya kata-kata kita dipahami, apa doanya? Madam? Kalau kita berharap supaya kata-kata saya, kata-kata anda dipahami oleh audiens kita, mana doanya? Kan, ya kahu kauli. Kalau urusan kita nak mudah, apa doanya? Wa yassirli amri. Kalau dia nak lapang, kalau dia nak lapang, Rabbi syrah li sadri. Kalau lidah nak cakap supaya lancar, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Oh, tak boleh lagi. Bukan borong semua tu, satu-satu tu ada makna. Untuk lapang dada, doanya Rabbi syrah li sadri. Cantiklah, tulislah. Kan lupa lagi ulang tu, tak nak cantik. Doa untuk lapang dada, Rabbi syrah li sadri. Tak cukup alam nasyrah laka sadrak. Tak cukup juga afaman syarah Allah sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbi. Tak cukup juga minta doa terakhir, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka belajar macam tak belajar jadi. Doa untuk lapang dada, Rabbi syrah li sadri, di situ saja. Tak cukup alam nasyrah, tak cukup lagi 39, 22. Dan doa untuk tenang hati, tak ada situ. Doanya sana 89, 27, 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Gelap-gelap ke api madam? Belajar gelap-gelap pula. Wa yassirli amri, itu mudah. Berdoa minta supaya urusan kita mudah. Saya tak jumpa baca wa yassirli amri. Nak onkan kita dah masuk kunci tapi tak boleh. Wa yassirli amri. Dan nak cakap supaya lancar, tak ada ikatan-ikatan yang membelit lidah kita. Wahlul 'uqdatan min lisani. Dan kalau kita berharap apa kata kita dipahami oleh audiens kita, jemaah kita, doanya yafqahu qawli. Ada 4 ayat itu untuk 4 tujuan doa. Ulang balik, boleh lah main tu macam pasal okey. Doa untuk lapang dada. 1 20, 25 surah Taha ayat 25, Rabbi syrah li sadri. Kedua surah Al-Insyirah, alam nasyrah laka sadrak. Ketiga surah Al-Zumar ayat 22, afaman syarahullahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbi. Dapat? Dapat ke tidak? Yang terakhir lagi. Yang terakhir surah 39 cantik, ayat 22, lihat Quran. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbi. Itu 3 doa untuk lapang dada, untuk
tenang hati lain doanya. Doa untuk tenang hati tak ada kat situ, ada pada surah 89 ayat yang ke-27 berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah waduli fi ibadi waduli jannati. Dapat macam doa untuk mudah urusan 26 wa yassirli amri. Doa untuk bercakap lancar fasih 27 wahlul uqdatan min lisani. Doa untuk ucapan kita dipahami oleh audiens kita. Yafqahu qawli 28. Apa 20 saudara tu? Oh ingat, okey. Next month tak dapat siap. Itu saja yang kita janjikan. Yang pertama, mari kita merapatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah itu? Faham? Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Siapa dia Allah itu? Alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Siapa dia Allah itu? Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Siapa dia Allah itu? Wal-awwalu, wal-akhiru, wal-zahiru, wal-batinu, wa huwa bi kulli syai'in alim. Dia bersyukur pada Allah kerana dengan izinnya masih boleh bernafas, sedangkan dah ramai ditarik nafas ni walaupun ada hidup. Syukur masih boleh bergerak, masih boleh berjalan walaupun tenaga kita makin hari makin kurang. Sebenarnya kita tak ada tenaga, tak ada keupayaan, tak ada kemampuan. Sebab itu kita sebut la haula, sabung la haula wala quwwata. Tapi dengan izinnya diberi sikit untuk kita. Tenaga itu kat dunia dipanggil nyawa. Dengan tenaga yang diberi panjangnya 70 tahun maksimum, membolehkan kita bercakap, membolehkan kita berdiri, membolehkan kita makan, minum. Itu dia tenaga. Tenaga itu kodnya ialah 1785. Tenaga yang membolehkan kita bergerak, duduk, bercakap, kodnya 1785. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu dia tenaga dalam bentuk roh. Ada satu lagi roh, tapi bukan makna tenaga, bukan nyawa. Anda selalu baca tanazzalul malaikatu warruh. Itu roh, bukan tenaga, bukan nyawa, tapi malaikat Jibril bersama dengan timnya yang turun ke bumi pada 1/3 yang terakhir malam itu, untuk mengangkat dan mengaut doa-doa yang diucapkan oleh orang yang qiyamul lail. Dan doa qiyamul lail itu mesti baca, jangan tinggal. Rabbi adkhilni mudhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Tak tanya pun kat mana. Apa dah? Madam apa? Boleh tanya. 1781. Bila anda yang mulai banyak doa yang anda baca, tapi jangan lupa Rabbi adkhilni mudhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin
waj'alni min ladunka sultanan nasira 1780. Dan doa-doa itu diangkut, dibawa oleh malaikat yang ketuanya Jibril. Sebab itu dia kata tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi amri rabbihim. Satu lagi roh, saudara, bermakna tenaga yang panjang yang boleh menyampaikan kita ke syurga dan selama-lamanya. Ada tiga tenaga. Tenaga pertama hanya bertahan 70 tahun kat dunia. Itu kodnya 1785. Catat. Satu lagi roh, bukan makna tenaga tapi Jibril. Surah 97 ayat 4. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Dan tenaga yang membawa kita sampai melepasi kubur, padang mahsyar, dan lama selama-lamanya khalidina fiha abada. Tenaga itu sana surah 42 ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan, roh. Ada roh bermakna nyawa, ada roh bermakna malaikat Jibril, dan ada roh bermakna tenaga yang lasting, lebih panjang daripada usia dunia. Berapa usia dunia, saudara? 500,000 juta tahun. Tapi dengan tenaga yang ada pada Quran, roh Quran itu lebih panjang sampai membawa kita ke syurga. Kat syurga sana khalidina fiha abada, kekal kat sana. Kekalnya syurga, kekalnya kita di sana dipanggil kekal aradi. Kata Allah kekal dipanggil kekal hakiki, kita dipanggil kekal aradi. Dunia pun akhirat kekal aradi, lebih panjang. Walal akhiratu khairun wa abqa, walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita kalau masuk kat syurga, lebih panjang umur kita sewaktu kita kat dunia. Maka kita kekal kat sana bersama dengan syurga, dipanggil kekal aradi. Kekal aradi, kekal aradi. Lawannya kekal hakiki. Siapa yang kekal hakiki? Allah. Kerana kekal hakiki la yanamu wa la yamutu wa la yakutu abada. Oleh itu subuhun kudusun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat 2.255 Ayatul Kursi. Allah ada kursi, tapi tak sama dengan kursi kita. Malah kursinya lebih luas daripada dunia dan langit, dunia dan bumi. Dan aras Allah itu lebih besar daripada kursinya. Itu dia Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu. Lihat 2.255 Allahu la ilaha illa huwa al-hayy. Kita masih bercakap mengenai al-hayyu yang hidup. Pada satu ayat Ayatul Kursi itu, kalau kita tadabbur dengan ilmu kita, dengan taufik, kita dapatkan hanya satu al-asma al-husna. Kita dapat 10 al-asma al-husna. Pada satu ayat itu terdapat 10 al-asma al-husna. Kalau satu dipanggil al-ismu, kalau banyak dipanggil al-asma.
Pada satu ayat itu, sebab itu diberi tumpuan, ramai ulama memberi tumpuan, malah tak tidur pun bergantung pada Al-Hayyu. Kerana tidur itu mati, saudara. Dan kita minta pada yang hidup jaga menghidupkan kita balik. Terdapat 10 al-asma al-husna. Pertama Al-Hayyu. Yang kedua ialah Al-Qayyum. Isim tak kenal isim, mesti ada al. Bila ada al, for sure it is a noun, it is a isim. Al-Hayyu, kita sebut apa tadi? Al-Hayyu, itu noun, isim. Al-Qayyum pun isim, kan ada al. Kalau dalam bentuk jumlah, yang sama dengan makna Al-Qayyum ialah Qiyamuhu ta'ala binafsih. Dalam bentuk isim, Al-Qayyum, dalam bentuk jumlah, dalam bentuk sentences, dalam bentuk perkataan, dalam bentuk ayat, sama maknanya dengan Qiyamuhu ta'ala binafsih. Isim yang ketiga pada ayatul kursi ialah Al-Ali, yang tinggi. Catat saja pada Quran anda. Satu, letakkan Al-Hayyu. 2, Al-Qayyum. 3, Al-Ali, bawah sekali. Wala ya'udu hifzuma wahwal Ali. Ali itu untuk yang ketiga. Yang keempat, Al-Azim. 4, sifatnya dalam bentuk Al-Asma Al-Husna. Saya sebut tadi berapa tadi? 10. Maka 6 lagi dalam bentuk jumlah. 6 lagi dalam bentuk jumlah, dalam bentuk ayat itu jumlah. Jadi disebutkan Al-Qayyum itu isim, jumlahnya Qiyamuhu ta'ala binafsih. Dia tak sama dengan kita, dia muhalafatuhu ta'ala ilhadis, itu jumlah. Jumlah juga laisa kamislihi syai'un. Dan 4, namanya dalam bentuk Al-Asma Al-Husna, yang al itu isim, noun. Dan 6 namanya dalam bentuk jumlah. Pertama, la ta'khuzuhu sinatun wala naum, itu Al-Hayyu dan Al-Muhyi. Al-Hayyu yang hidup. Hidupnya dia itu tidak nyawa. Kerana dia tak bernyawa, dia tak tidur, dia tak letih, tak mengantuk. La ta'khuzuhu sinatun wala naum, dia tak letih, tak tidur, tak mengantuk. Itu dipanggil Al-Muhyi. Al-Muhyi maknanya yang hidup dan menghidupkan. Al-Hayyu yang hidup, Al-Muhyi yang menghidupkan. Itu saudara tadabbur namanya. Sekali pandang, 100 kali pun saudara pandang takkan nampak itu. Tapi kita bertadabbur dengan ilmu. Al-Muhyi dalam bentuk sentences ayat dah, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Maka jangan cuba-cuba namakan anak ataupun cucu dengan Al-Muhyi. Kan itu nama Allah. Al-Muhyi maknanya yang menghidupkan. Al-Muhyi yang menghidupkan. Siapa yang boleh menghidupkan? Allah. Yang hidup Al-Hayyu dan Allah Al-Muhyi. Kalau Al-Hayyu yang hidup tanpa nyawa, Al-Muhyi yang menghidupkan. Saudara jarang sebut Al-Muhyi, saudara sebut dalam bentuk perbuatan yuhyi. Lahul mulku, sambung. Walahul hamdu, yuhyi wa yumiit. Ini pertama, tak usah beri nama cucu anak dengan Al-Muhyi. Jadi itu khas untuk Allah yang menghidupkan. Kalau kita diam sangat nak pakai Muhyi, maka buat al dia. Muhyi kelas apa? Muhyi apa? Sendiri itu dia. Kelas boleh, Muhyi
Al-Muhyi, tapi tak boleh kata Al-Muhyi. Kerana Al-Muhyi nama siapa? Allah yang menghidupkan. Kita 10 Muhyi pun tak boleh hidup. Menghidupkan api pun tak boleh. Kalau anda kata saya hidupkan api, hidupkan lighter, tak lapik syirik. Yang keenam saudara, dalam bentuk jumlah lahu ma fis samawati wa ma fil ard, itu dipanggil Al-Malik. Al-Malik. Bila lagi saudara jumpa Al-Malik? Maliki. Bila jumpa Maliki? Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Al-Malik yang mempunyai semua ini. Maliki yang mempunyai semuanya. Semuanya dia punya saudara. Diri anda, harta anda, dunia anda, semua dia punya. Maka dia dipanggil Malikin nas. Manusia kepunyaannya. Langit bumi punya Malikin nas. Kalau kadang-kadang disebut satu, dia Maliki. Kalau satu, Maliki. Bila sekali jumpa Malik, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Antara milik itulah hari mahsyar sehari. Itu dia punya. Banyak pemilikannya, semua dia punya ini dipanggil Al-Malik. Al-Malik Al-Malak. Al-Malik Al-Malak. Kalau Al-Malak malaikat, satu malaikat dipanggil Al-Malak, kalau banyak dipanggil Malaikat. Kalau dua, ya akal malakani. Dan dalam bentuk jumlah namanya ketiga, man allazi yashfa'u indahu illa bi'idznihi, itu dipanggil Al-Qahhar. Dia saja yang boleh memaksa matahari terbit pagi, dan dia saja yang boleh memaksa matahari terbenam petang. Itu Al-Qahhar. Dia saja yang pastikan buah dian, pokok dian, buah dian. Itu Al-Qahhar. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, itu dipanggil Al-Alim. Alimnya Allah yang dulu sejak daripada bentuknya satu peristiwa Big Bang sampai sekarang, dia tahu dengan detail saudara. Itu dipanggil Alim. Dan kesembilan, wasi'a kursiyyus samawati wal ard, itu dipanggil Al-Jalil. Yang ke-10, yang terakhir dalam bentuk jumlah, wala yahuduhu hifdzuhuma, untuk menjaga langit dan bumi dan alam-alam, sama ada yang nyata dan dia tak perlu pertolongan sesiapa. Tunjukkan dia Al-Qawi, dia yang kuat, gagah perkasa. Al-Qawi. Kita Allah Al-Qawi, kita Dhaif. Apa dia? Dhaif. Kita Dhaif, lemah. Kadang-kadang kita mengaku la haula wala quwata, tunjuk kita lemah, tak ada apa-apa. Dia saja yang Al-Qawi. Jadi kalau kita minta, kalau kita lemah, dan kita memang lemah, kalau tak kuat, minta siapa? Minta pada siapa? Minta pada yang Al-Qawi. Siapa Al-Qawi? Allah. Jadi jaga kesihatan kita, jaga kesihatan kita. Selalu exercise untuk kita ada tenaga, dan untuk boleh bekalkan sikit tenaga, dah kita usaha minta pada yang kuat. Siapa yang kuat? Allah. Doa untuk Allah bekalkan sikit tenaga lagi pada kita. Sana surah 11. Apa dia pada? Nak kopi ni? Saya pun dapat teh ni. Susu macam nak kopi dia. Yang mudah tulis pada Quran anda saja. Pada la ta'khuluhu sinatun, lagi ada dia, itu nama
Al-Muhyi. Al-Muhyi. Ada la ta'khudhu sinatun, ada lain pendidikan biji Al-Muhyi. Manzalai wajah ada Al-Fahar. Wasi'ah Al-Jalil. Lahu ma fis samawati wa ma ba'dahu Al-Alim. Ya'lamu ma baina itu Al-Alim. Wa la ya'uduhu fituhuma, itu berapa? Al-Qawi. Wa la ya'uduhu hifzuhuma. Dia tak perlu minta sesiapa pertolongan untuk melihara alam-alam, sama ada yang gaib dengan yang lain. Dan dia Al-Qawi. Kita lemah. Kita lemah. Al-Qawi. Kerana kita lemah, pertama jaga kesihatan kita dan banyakkan exercise untuk jaga tenaga. Kena banyakkan exercise dan jaga kesihatan kita. Dan jaga kesihatan, jaga makanan kita, jaga baru kita doa untuk tambah kuat. Doa untuk tambah kuat surah 11 kata. Dan hafalkan ayat yang ke-52. 11.52. 11 surah Hud. Ayat yang ke-52. Catat dulu 11.52. Dah catat? Jom tengok Quran. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Itu tak ada kena-mengena dengan doa untuk tambah kekuatan. Nak tambah kekuatan, modify dari ayat wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Maka bila kita berdoa, start dengan apa madam? Bila kita berdoa, start dengan Allahumma. Allahumma, ini yazidkum tukar pada